Macam-macam telah berlaku dalam 2 minggu ini dalam arena sukan bola sepak Malaysia. Sebagai contoh je, ada yang asalnya Kedah tapi mengaku sokong Terengganu. Macam itu kan. Dan dalam tempoh tu juga, JDT memangnya membuktikan bahawa mereka adalah kuasa besar dalam sukan bola sepak Malaysia. Dititiknya pasukan Terengganu dengan jaringan 3-1 dalam final Piala FA tempoh hari. Kemudian national break dah semakin dekat ni. Malam ni je akan ada game yang pertama menentang Thailand. Apa lagi? Inilah masanya Abang Long Squid Game. Kita beraksi. Kim Panggon dan pasukannya beraksi. Member pun dah lama berehat kan. Asyik tengok Pablo Dola je kat tepi padang. Kini dia pula ingin merasakan atmosfera perlawanan. Untuk video kali ni, jom kita tengok siapakah pemain yang tercicir pada senarai 25 orang yang dipanggil. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Acik Studio macam biasa. Yang mana dah support channel ni macam biasa, ucapkan terima kasih. Yang mana masih baru lagi, support channel ni dengan tekan butang subscribe dekat bawah tu. Okay, so kita boleh lihat pada senarai 25 orang yang dipanggil oleh Kim Panggon dalam senarai call up kali ini. Sebenarnya 17 dari senarai nama tu adalah nama-nama yang telah dipanggil daripada call up yang lepas, iaitu kelayakan Piala Asia. Okay, bila kita lihat list call up kali ini, kawan ada sedikit perasaan sedih geng. Sebabnya dah tak ada hiburan untuk kita sebagai penonton dan penyokong skuad Harimau Malaya. Sebabnya nama Zuhelmi Paula ataupun Lord kita tak dipanggil kali ini kan. Nama lain yang tercicir tapi masih ada dalam senarai menunggu seperti Safiq Rahim dan Farizal Marlias. Dua orang kapten yang ada dalam senarai panggilan yang lepas tapi tiada dalam senarai kali ini. Selain daripada pemain-pemain yang tak fit ataupun injured seperti Junwa Estal serta yang bertindak agak cemerlang dalam panggilan yang lepas iaitu Syamil Putih Aba. Untuk review national call up kali ini, kawan akan straight to the defender. Sebab bagi kawan, 3 orang penjaga gol yang ada dalam senarai panggilan kali ini well deserved kan. Antaranya Shihan Nazmi, penjaga gol Negeri Sembilan, Kalamullah Al-Hafiz serta penjaga gol pasukan Terengganu iaitu Rahadi Azli. Seperti kita sedia maklum, di bahagian pertahanan tengah, Syahrul Saad injured, terpaksa withdraw dari pasukan. Tapi sebenarnya benda tu bukanlah satu masalah yang besar. Walaupun dia ni agak cermelang pada posisi tu, contohnya dia dah membantu JDT menjulang Piala FA tempoh hari. Namun negara kita masih lagi memiliki Syahrul Nazim pasukan Selangor serta pertahanan tengah Sabah iaitu Dominic Tan boleh digandingkan dengan Dion Kool dalam sistem back 4 pasukan Kim Panggon. Kemudian jika Kim Panggon nak ubah sikit di bahagian pertahanan pasukannya dari back 4 nak main ke back 3, Kim Panggon boleh memasukkan Huzaimi PE the left centre back, Mike Davis boleh diletak pada right centre back dan Dion Kool di bahagian tengah centre back. Cumanya bagi pendapat kawan, dah alang-alang ada pemain yang cedera serta pemain tu selalu memberi impak yang positif dalam padang, tak salah kalau panggil centre back pasukan Terengganu yang terlepas panggilan yang lepas tu. Bagi pendapat kawan, Syahrul Nizam punya performan dalam pasukan Terengganu agak konsisten, sepatutnya boleh dipanggil, tetapi itulah yang mengecewakan kita. Seterusnya, di bahagian tengah ataupun posisi midfield, untuk bahagian ni
kawan nak simbang lebih sikit lah kan. Sebab apa? Sebab kawan dengan ketiadaan Syamil Kutiaba iaitu seorang pure number 6 dalam panggilan kali ini, bagi kawan skuad negara akan bertanding di Thailand pada King Cups. Ini tanpa seorang anchor di bahagian tengah. Mana tidaknya nama-nama lain yang dipanggil untuk bahagian tengah sebagai contoh Mukhairi Ajmal, Nazmi Faiz, Zafri Yahya. Semua ni nama-nama pemain yang attacking minded. So Kim Panggon cuma ada memiliki beberapa option, antaranya Azam Aziz yang pernah bermain di posisi deep line playmaker zaman Tang Cheng Ho dulu, serta kembalinya Brandon Gunn yang kita cukup excited. Tapi kita sebenarnya nak lihat dia main sebagai position number 8 ataupun box to box, bukannya sebagai defensive midfielder. Jadi ceritanya kat sini, kenapa payah sangat Kim Panggon ni nak panggil defensive midfielder yang ada dalam Liga Malaysia ni? Kita tahulah Syamil Kutiaba tu ada long term injury. Bagi kawan, nama seperti Afiq Fazail yang perform well dalam final Piala FA yang baru beberapa minggu yang lepas, takkanlah Kim Panggon tak nampak kot. Dia juga boleh bermain peranan dengan cukup baik dekat posisi number 6, iaitu defensive midfielder tidak dipanggil. Itu belum lagi kita cerita pasal Nacho Insaf, the best defensive midfielder yang ada dalam Liga Malaysia. Langsung tak senarai, baik dalam senarai utama maupun dalam senarai menunggu. Aduh, pening lah. Dan kalau katalah payah sangat nak dapatkan replacement dengan kualiti yang sama macam Syamil Kutiaba tu, ataupun yang lebih kurang sama daripada tim yang sama, boleh juga kita panggil Lord Akram Mahinan dari pasukan Kuala Lumpur City FC. Sebabnya kawan percaya, walaupun dengan in term of gameplay ramai yang tak akan setuju dengan pendapat kawan, tapi kau orang percayalah, defensive midfielder yang ada pada Akram Mahinan ni dah bantu KL City layak ke peringkat seterusnya dalam AFC Cup tahun ni. Tapi itulah geng, nak cerita panjang pun pasal role defensive midfielder ni agak payah sebenarnya. Sebab apa? Mereka ni semua adalah unsung hero. Bukan saja tidak dipandang tinggi oleh peminat, mereka juga seringkali terlepas pandang oleh jurulatih skuad kebangsaan. Baiklah, seterusnya untuk jentera serangan. Pilihan-pilihan Kim Panggon dalam call up kali ini, kawan dah kata tadi pada awal video tadi, kawan agak kecewa apabila Lord kita Zulhelmi di Paula tak ada dalam senarai kali ini. Itu pun dah beri indikasi bahawa kawan setuju sangat-sangat dengan nama-nama yang dipanggil Kim Panggon. Cumanya harapan kawan yang kurang permainan pada domestic level, contohnya macam Akhia Rashid, Safawi Rashid, Syafiq Ahmad, dan kawan harapkanlah pemain-pemain ni masih mampu memberi persembahan yang baik pada kempen kali ini. Sebabnya waktu kelayakan Piala Asia tempoh hari, bukannya banyak sangat pun minit permainan 3 pemain ini, tapi mereka masih lagi mampu untuk memberikan impak yang pada game yang lepas, permainan yang bertenaga, dan kita juga boleh menonton ni agak terhibur lah kan. So cuma untuk personal opinion kawan, kawan nak tengok gandingan Arif Aiman di bahagian kanan, Faizal Halim di bahagian kiri, dan Darren Lock di bahagian hadapan. So sebagai conclusionnya,
pada collab kali ini sebagai macam collab kali ini macam sebagai eksperimen lah untuk pemain-pemain muda yang baru dipanggil oleh Kim Panggon. Nama-nama yang baru dipanggil seperti Declan Lambert, Syahrul Nizam serta Zafri Yahya yang kita tahu cukup berpotensi dan dah meniti di bibir peminat lah untuk mereka ni diberi peluang. So inilah masanya peluang mereka untuk membuktikan kemampuan mereka. Sebabnya untuk menuju ke Piala AFF yang akan berlangsung pada hujung tahun ini, Kim Panggon perlukan pemain-pemain dah ada nama besar. So kemungkinan Kim Panggon ingin simpan mereka-mereka yang tak dipanggil tu untuk game yang besar tersebut. So itu saja untuk video kali ini. Apa pula pendapat anda untuk collab kali ini? Boleh kongsikan di ruangan komen. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Saya Acik mengucapkan terima kasih yang sudah menonton, yang sudah support channel ini. Okey, kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa untuk tonton live malam ni. Okey, dia ada dekat TV9 dan juga ada dekat Astro Arena. Bye.